Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kamu semua bersama dengan saya, Ustazah Hidayah, guru matematik anda. Okey, untuk pada kali ini, Ustazah akan menerangkan matematik tahun 6 bagi tajuk yang ke-11 iaitu pengurusan data. Dan details dia berkaitan dengan tafsir data pada kali ini. Okey, untuk tafsir data, kebiasaannya awak akan jumpa 3 jenis. Pertama, piktograf, kemudian akan jumpa carta pie dan carta palang. Okey, baiklah. Ustazah akan tunjukkan bahan yang telah Ustazah sediakan. Okey, lihat di sini. Di sini Ustazah telah sertakan satu contoh bagi bentuk piktograf. Okey, piktograf ni bermaksud di dalam itu ada tajuk. Okey, atasnya ada tajuk. Kemudian atasnya ada tajuk, lepas tu ada simbol, dalam jadual tu ada simbol dan dia bagi tahu satu simbol tu mewakili berapa orang. Okey, berapa kuantiti untuk satu simbol. Okey, saya zoom sikitlah bagi jelas sikit. Right. So daripada sini, pertama baca dulu tajuk lah. Okey, bilangan peserta tarian tradisional. So dekat sini dia telah nyatakan tarian tradisional ada Mak Yong, Singa, Barata, Nakyam, Gajat, Sumazau. Okey. Kemudian untuk Mak Yong ni awak tengok ada berapa simbol. Satu simbol tu sama dengan 2 kan? Jadi kaedah dia boleh je kalau awak nak tulis 2, 2, 2, 2, 2, 1 sebab separuh kan? Jadi dekat sini 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ataupun cara lagi satu, simbol ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 kan? 5/5 darab dengan 2. Jawapan sama dengan 11. Okey? Jadi mana-mana satu kaedah sama je. Singa 2, 4, 6, 8, 10. Okey? Bila nampak simbol terus keluarkan bilangan dia berapa supaya awak pun tidak terkeliru. Right, seterusnya Barata Nakyam ada 2. Minta maaf kalau salah sebut dengan sebutan yang sepatutnya. Seterusnya Gajat. Ngajat. Okey, Ngajat. 2, 4, 6, yang ni 1. Jadi tu 7. Okey, dan yang terakhir sekali Sumazau. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, di sini berbagai jenis soalan boleh dibuatlah. Okey, seperti contohnya, nyatakan bilangan peserta bagi tarian tradisional yang paling ramai. Jadi di sini tengok yang paling ramai apa? Yang paling ramai adalah 11 peserta iaitu Mak Yong. Jadi tarian tradisional yang paling ramai ialah Mak Yong. Okey, jawab soalan berdasarkan soalan yang diberikanlah. Jawapan tu kena berdasarkan soalan. Kalau soalan tanya tarian, jadi tarian tu tarian apa? Kalau soalan kata bilangan, bilangan berapa? So, bila dah faham senang je. Right. Seterusnya kalau dia kata nyatakan tarian tradisional yang mempunyai bilangan peserta yang sama. Di sini awak dah lihat ada 2 tarian yang mana bilangan peserta dia sama iaitu 10. Jadi tarian apa? Tarian Singa dan tarian Sumazau. Okey, boleh? Seterusnya jika soalan tanya berapakah peratus? Okey, berapakah pecahan dahulu? Jika soalan tanya berapakah pecahan bagi peserta yang menyertai tarian Singa. Okey. Jadi kat sini awak perlu tahu untuk tarian Singa, awak perlu tahu bilangan dahulu. Bilangan tarian Singa per dengan bilangan semua. Okey, Singa berapa? Singa 10. Semua berapa? Jadi kat sini kira dulu semua ni berapa. Okey, awak perlu tambahkan. 1, 2, 3, 7, sifar 10, 1, 2, 3, 4. Jadi 40. Semua 40 orang. Jadi 10 per dengan 40. Okey, sama macam awak belajar tajuk pecahan yang mana awak akan per dengan semua bilangan. Jadi kat sini pecahan ingat, mesti dalam bentuk yang paling mudah. Jadi 10 per 40 ni bahagi dahulu, kecikkan. Jadi untuk kecikkan,
bahagi 10 bahagi 10. Sama dengan 1/4. So ni jawapan dia. Okay, boleh? So ini maksudnya awak dah faham lah. Dah faham dah jadual diberikan. Benda ni senang je sebenarnya. Macam kalau dalam kelas, awak telah diberikan jadual bertugas. Okay, jadual bertugas, jadual kelas. Jadi awak mengikut jadual tu, awak faham jadual tu. Contoh, matematik sebelum waktu rehat. Matematik selepas waktu solat. Okay, jadi awak dah nampak perjalanan jadual tersebut. Itu je. Okay, senang je kan? Terus kita pergi contoh yang kedua. Okay, ini ialah carta pie. Yang tadi piktograf. Ini carta pie. Carta pie, pie bermaksud bentuk bulat macam ni lah. Bentuk bulat. Right. So pertama baca jadual dahulu. Jisim, bahan kita semula. Jisim ni maksudnya apa? Jisim ni maksudnya berat. Okay. Kalau kat sini dia bagi general. Dia tak bagi bilangan, dia bagi peratus je. Jadi kat sini macam-macam juga dia boleh buat sebenarnya. Pertama baca dahulu. Oh, surat khabar 50. Tin aluminium 35%, plastik 5%, bahan-bahan lain 10%. Okey, apa yang perlu tahu pertama sekali ialah dalam satu bulatan mengandungi 100%. Jadi surat khabar 50 kan, 50 tambah 35% tambah 5% tambah 10%, semua tu ialah 100%. Okey? Boleh? Semua ialah 100%. Jadi sekarang ni lihat, apakah jenis bahan kita semula yang mempunyai jisim yang paling banyak? Jawapan dia apa? Yang paling banyak ni 50% ni. Jawapan dia ialah surat khabar. Apakah jisim yang mempunyai bahan kita semula yang paling sedikit? Jawapan dia apa? Plastik lah paling sedikit. Kalau dia tanya beza, jadi tolak. Contoh, berikan beza bagi tin aluminium dan bahan lain. Jadi kat sini beza dia 35% tolak 10%. Boleh? Okey. Bagaimana pula jika dia ada soalan? Keseluruhan bahan kita semula adalah sebanyak 1000 kilogram. Nyatakan jisim bagi plastik. Okay, jadi sekarang plastik, kita tahu plastik sama dengan 5%. Okay. Plastik 5%, kita nak jawapan dalam jisim. Jawapan dalam jisim. Jadi ini adalah konsep peratusan daripada suatu kuantiti. Peratusan daripada suatu kuantiti. Okay. Jadi peratus ni 5% daripada apa? Daripada 1000 kilogram. Jadi di sini operasi darab. Pertama sekali, bila mana awak nak darab, pecahan, okay? Jadikan pecahan. Peratus ni jadikan pecahan. 5% ni sama dengan 5/100. Jadi darab dengan 100 peratus kilo, 1000, sorry. 5/100 darab 1000 kilogram. Tersasul pula, lama pula lah Ustazah tak buat. Ikut macam ni. Okay, minta maaf ya. So sekarang ni 5 darab 1000 bahagi 100. Sifar dekat bawah ada 2. Mansungkan 1, 1, 2, 2. Jadi sekarang 5 darab 10 jawapan dia 50 kilogram. Okay, senang je kan? Sama jugalah untuk soalan lain. Kalau diminta surat khabar berapa? 50/100 darab 1000. Jadi bila mana surat khabar tu 50% separuh kan? Maksudnya 1000 bahagi 2 pun boleh. Jawapan dia 500 kilogram. Okay, next kita pergi pada contoh ketiga. Okay, ini yang terakhir. Ini adalah contoh bagi carta palang. Dia boleh jadi carta palang mencancang atau mengufuk. Kalau macam ni, dia pergi ke kanan, mengufuk. Kalau pergi ke atas, mencancang. So di sini baca dulu tajuk. Sama, setiap tu mesti ada tajuk. Kes denggi pada 31 hari bulan 10 2014. Jadi sekarang ni negeri yang dinyatakan di sebelah kiri ada Perak, Sarawak, Negeri Sembilan dan Johor. Bermaksud ada berapa negeri? Ada 4 negeri, betul. Next, kita pergi kepada bilangan. Untuk bilangan kes harian, okey, letak dulu nombor di setiap negeri tu. Contoh pertama Perak, berapa Perak? Kalau ni ambil ruler, ambil pembaris, gariskan sampai bawah. Berapa tu? 15. Okay.
15. Sorry, 15. Sekejap, 15 warna merah kan? Kejap. 15 yang ni. So dekat sini, ni sini, 16. Biasa ni warna merah tu. Minta maaf saya tak perasan sangat tadi. Okay, so 16. Sekarang tengok Sarawak. Sarawak pergi bawah, sini. Nombor apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, Negeri Sembilan ada berapa? 5. Johor ada berapa? 20. Betul tak tu? Tengok sikit. Okay, 5, 9, 16, 20. Betul. So sekarang ni, untuk ni sama juga. Awak dah faham kan bilangan kes berapa? Jika soalan tanya berapakah jumlah bagi kes di Perak dan dia campurlah dan Johor. Jadi dekat sini Perak berapa? 16 tambah 20. Jawapan dia 36. Okey, seterusnya jika soalan tanya berapakah peratus kes denggi di Negeri Sembilan. Jadi kat sini kalau ditanya peratus peratus di Negeri Sembilan. Jadi sekarang Negeri Sembilan ada berapa? Mula-mula kita masih akan letak bilangan kes kat mana? Dekat Negeri Sembilan. Lepas tu per dengan bilangan sama macam tadi. Mesti bilangan kes yang asal. Bukan yang asal, yang semua, keseluruhan. Kes semua. So Negeri Sembilan ada berapa kes? 5. Semua ada berapa? Tambahkan semua tu. 16 tambah 9 tambah 5 tambah 20. Okay? Tambah sama-sama dengan Ustazah. 16 tambah 9 tambah 5 tambah 20. 15 sifar 2. 3, 4, 5. Okay, so 5 per 50. Jadi kat sini, kita guna warna lain. Bahagi 5, bahagi 5. 1 per 10. Okay, 1 per 10 jangan lupa darabkan dengan 100. Sebab mula-mula kita cari pecahan lepas tu darab dengan 100. Nak cari peratus. So darab dengan 100. Masuk sifar jawapan dia 10. Boleh? Untuk peratus, mula-mula cari pecahan dahulu. Lepas tu darab dah dengan 100. Okay. Ada orang dia tak suka darab 100. Boleh je cari lagi satu sudah tunjuk. Cari lagi satu, ambil balik peratus tadi. 5 per 50. Kita akan jadikan bawah ni nombor 100 lah. Sebab peratus tu maksudnya per 100. Darab 10. Darab 20. Darab 20. Darab 20. Darab 2. Jadikan 1 kan 50 darab 2. 5 darab 2. So 10 per 100. Ini jawapannya 10%. Okay. Itu je lah. Ustazah harap video ni dapat membantu awak untuk faham tajuk tafsir data. Selebihnya boleh rujuk buku teks. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.